Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang biasa kita adakan setiap 2 minggu sekali, iaitu kuliah membaca tafsir yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal daripada Nusantara ini dan daripada Sumatera, iaitu Buya Hamka. Pada kuliah yang lepas kita telah pun selesai menghabiskan surah At-Tariq, mengambil faedah daripada surah At-Tariq, dan kita dah dapat pengajaran daripada kisah At-Tariq ini, dan insya-Allah pada kuliah hari ini kita nak sambung dengan suratul A'la, yang mana suratul A'la merupakan surah yang mungkin ada di kalangan kita ni yang hafal, mungkin juga ada di kalangan kita ni yang orang kata apa, tak payah tengok mushaf pun dia boleh baca dah surah Al-A'la. Kenapa surah Al-A'la ini terkenal? Kerana surah Al-A'la ini sentiasa diulang-ulang. Insya-Allah saya akan huraikan nanti ya dalam kuliah yang ada pada hari ini. Hamka mengatakan surah ni terdiri daripada 19 ayat, dia kata. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah dan diturunkan sesudah surah At-Takwir yang kita baca dulu. Nama Al-A'la diambil daripada perkataan Al-A'la yang ada pada ayat yang pertama, yang bermaksud Allah yang bersifat maha tinggi. Bila kita kata Al-A'la, maksudnya itu adalah sifat Allah, yang mana Allah bersifat dengan sifat yang maha tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah berfirman dalam surah yang pertama, dalam ayat yang pertama di dalam surah ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, maksudnya bertasbihlah kamu dengan nama ataupun terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, itu maksud sabbihisma rabbikal a'la, ucapkan tasbih terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bila kita sebut tasbih, tasbih berasal daripada perkataan sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbiha. Sabbaha yusabbihu tasbiha berasal daripada perkataan sabaha. Sabaha bermaksud sesuatu yang bergerak. Sebab itu apa ni orang kata, Allah Taala sebut wa kullun fi falakin yasbahun. Allah menyebutkan tentang kejadian alam, matahari, bintang, bulan. Allah Taala menyebutkan wa kullun fi falaki yasbahun. Setiap daripada
planet, setiap daripada bintang-bintang, Allah Ta'ala jadikan setiap daripadanya berada di atas orbit masing-masing dan ianya terapung dan bergerak. Sebahagian ulama tafsir ketika mentafsirkan makna sabaha, mereka berkata sabaha berbeza dengan masya. Masya pun berjalan juga. Tetapi sabaha bermaksud bergerak dengan tujuan. Bergerak dengan arah yang ditetapkan. Maka sebab itu berenang dipanggil sibahah. Kerana orang yang berenang, dia mesti ada tujuan. Sebab manusia ni bukan asal hidup dalam air. Jadi orang yang bila turun dalam air, dia berenang, dia mesti ada tujuan yang tertentu. Seolah-olah orang yang mengucapkan tasbih, memuji Allah Azza wa Jal, apabila bergeraknya lidahnya dengan berzikir, dengan mengucapkan subhanallah, dia sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal, menuju kepada Allah untuk mendapatkan keampunan dan redha Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perkataan tasbih disebutkan di dalam Al-Quran dengan pelbagai bentuk. Perkataan orang kata apa? Perkataan yang disebutkan di dalam Al-Quran, sabbaha, ada yang menggunakan fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, contohnya. Telah bertasbihlah kepada Allah. Telah bertasbihlah kepada Allah mereka yang berada di langit dan di bumi. Dia menggunakan fi'il madhi. Ya, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi ini bermaksud sesuatu yang digunakan, perkata kerja yang digunakan untuk merujuk kepada masa silam. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia past tense. Ada juga digunakan lafaz mudhari', yang mana lafaz mudhari' ini ialah lafaz yang menunjukkan, macam kita kalau bahasa Inggeris kita panggil present tense. Yusabbihu lillah, seperti mana dalam suratul Jumu'ah Allah Ta'ala mulakan ayat ni menggunakan present tense, sentiasa bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam suratul Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim. Sentiasa bertasbih kepada Allah itu. Siapa dia? Apa saja yang berada di langit, apa saja yang berada di bumi, yang mana Allah itu merupakan pemilik bagi kerajaan dunia ini dan langit. Al-Quddus dan Maha Suci, Al-Azizil Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dia menggunakan perkataan present tense. Ada juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz subhana, iaitu lafaz masdar ataupun kata terbitan. Kan kalau macam telah makan dia past tense, sedang makan dia present tense. Makanan ataupun perbuat kata nama bagi makan. Makanan umpamanya kata terbitan. Seperti mana Allah Taala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha melihat, mendengar dan maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ayat ini seperti mana yang kita tahu diturunkan sebelum daripada hijrah.
Bila ayat ni turun sebelum daripada hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih berada di Makkah. Bila berada di Makkah, ayat tasbih untuk Allah bermaksud menyucikan Allah. Apa maksud menyucikan Allah? Menyucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Kerana apa? Kerana pada masa itu orang-orang Quraisy mempunyai akidah yang pelik, mempunyai akidah yang sesat, mempunyai akidah yang syirik apabila menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada kuasa pun. Bukan kata nak sama, bukan kata nak lebihkan berhala, nak sama ratakan pun tak boleh. Kerana mereka yang mencipta berhala tersebut tiba-tiba nak disekutukan Allah dengan mereka. Maka ini adalah satu kezaliman yang dilakukan oleh puak-puak Quraisy. Orang Quraisy, ya, disebabkan syirik mereka itu terlalu mendasar dalam kehidupan mereka, mereka buat satu berhala. Berhala mereka banyak. Di antara salah satu daripada berhala mereka, mereka namakan dengan nama Al-Uzza. Mereka namakan berhala mereka dengan nama Al-Uzza. Al-Uzza ni apa dia? Al-Uzza diambil daripada perkataan Al-Aziz. Kerana menurut mereka Al-Aziz itu merupakan nama Allah. Kerana menurut mereka Al-Aziz merupakan sifat Allah. Perkasa, yang gagah. Jadi mereka cipta satu berhala, dikatakan berhala itu berada di Taif, dan mereka namakan berhala itu dengan nama Al-Uzza. Apa itu Uzza? Kata perempuan, sifat untuk sesuatu yang bersifat perempuan bagi Aziz. Maka ini adalah satu kezaliman. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jal menurunkan ayat Quran yang banyak memfokuskan berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ancaman kepada syirik. Kerana orang-orang Arab jahiliyah, terutamanya yang berada di Mekah pada ketika itu, memang tidak boleh melepaskan ajaran syirik mereka. Sekitar 360 berhala yang berada di keliling Kaabah pada ketika itu. Masalah orang Quraisy bukan kerana mereka tidak kenal siapa itu Allah. Masalah orang Quraisy bukan kerana mereka itu menafikan kewujudan Allah. Masalah orang Quraisy bukan kerana mereka itu tidak percaya tentang kuasa Allah. Masalah Quraisy bukan kerana mereka menafikan Allah Ta'ala itu yang menciptakan alam ini. Tetapi masalah Quraisy apabila mereka menjadikan bersama dengan sembahan mereka terhadap Allah, mereka sembah juga Lata, mereka sembah juga Al-Uzza, mereka sembah Manah, mereka sembah Hubal. Seperti mana yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah, kesemuanya ini adalah nama-nama berhala yang mereka sembah sekali dengan sembahan mereka terhadap Allah. Yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan dialog dan sikap mereka, sehingga mereka mengatakan apabila diajak untuk sembah Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah mereka, yakni kami tak sembah berhala-berhala tersebut melainkan hanyalah kerana berhala itu boleh membawa kami lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah Quraisy. Maka sebab itu Quraisy itu dipanggil musyrikun, golongan yang mensyirikkan Allah. Bukan mulhidun, bukan menafikan Allah, tetapi musyrikun, yakni golongan yang mensyirikkan Allah. Percaya Allah Ta'ala wujud, percaya Allah Ta'ala ada, tetapi tidak melunaskan tuntutan tauhid, iaitu mengesakan Allah di dalam ibadah.
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Allah Taala suruh dalam ayat ni, Allah Taala suruh kita bertasbih dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Tasbih ni apa dia? Maka kita tengok tasbih ni. Kerana tasbih ni tuan-tuan sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah tadi kan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang bertasbih bagi Allah ni semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bahkan kalau tuan-tuan tengok yang lain dalam surah Al-Isra, Allah Taala menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun yang bernama makhluk melainkan dia bertasbih dengan nama Tuhanmu, dengan menyebut pujian kepada Tuhanmu, tetapi kamu saja tidak faham tasbih mereka. Maksudnya setiap daripada makhluk yang ada dalam dunia ni sedang bertasbih kepada Allah. Jadi bila semua makhluk bertasbih kepada Allah, Allah mengarahkan kita untuk bertasbih memujinya. Tasbih ni maksud apa? Tasbih ni yang pertama tuan-tuan, bila kita bertasbih, kita kena letakkan di dalam jiwa kita menyucikan Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Kurang saja itu bukan Allah. Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Bila kita kata kurang, itu bukan sifat Allah lah. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang sifat Dajjal, Nabi mengatakan innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Tuhan kamu ni bukannya buta sebelah mata. Dajjal turun bawa keajaiban banyak. Dajjal turun menunjukkan kuasa yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Mungkin ada orang keliru, betul ke Dajjal ni? Kalau tak betul, macam mana dia boleh turunkan hujan? Macam mana dia boleh bawa roti? Dia boleh bawa roti, kekayaan dan sebagainya. Kita kata, orang yang beriman tahu. Once dia mengaku dia Tuhan, orang beriman tahu dia bukan Tuhan. Sebab orang beriman daripada awal dia tahu. Sebab apa daripada awal dia tahu? Sebab Tuhan dia tak cacat. Tuhan dia tak bersifat dengan sifat kekurangan. Ya, Tuhan dia tak cacat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini benda yang sangat penting yang kita kena tahu. Yang kedua, kita kena percaya dan beriman bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Dan kita menyucikan Allah dengan mengatakan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka bila kita kata Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, setiap daripada orang mukmin perlu ada dalam diri dia, ya, satu akidah yang menafikan persamaan Allah dengan makhluk, yang menetapkan Allah mempunyai ciri-ciri yang sempurna, yang menetapkan bahawasanya Allah tidak mempunyai apa-apa ciri yang mencacatkan zatnya yang maha tinggi. Itulah sifat orang beriman. Mana-mana orang yang mengatakan Allah ni sama macam makhluk, maka dia menjadi kafir. Mana-mana manusia yang mengatakan Allah itu cacat pada satu sifat daripada sifatnya, walaupun satu ataupun lebih, maka dia telah menjadi kafir. Mana-mana manusia yang menganggap Allah Ta'ala itu tidak sempurna, maka dia juga menjadi kafir. Perlu ada dalam jiwa orang beriman ini kepercayaan Allah Ta'ala itu maha suci, maha tinggi, maha sempurna. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dan Allah Ta'ala itu tidak cacat. Ini penting, kerana inilah tuntutan tauhid. Kerana kita menyembah Tuhan ni sebab Tuhan ni ada 3 sifat ni lah, barulah layak Tuhan ni untuk disembah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ulang. Kalau tuan-tuan tengok, ya, di dalam
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh dikatakan sentiasa mengulang surah ini setiap malam. Iaitu apabila tuan-tuan tengok di dalam kitab-kitab sunan, para sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat witir 3 rakaat sebelum akhir. 3 rakaat yang terakhir itu, pada rakaat pertama daripada 3 rakaat terakhir, Nabi akan membaca suratul A'la. Tuan-tuan biasa kan, kalau salat witir di masjid waktu sembahyang tarawih, waktu sembahyang tarawih, imam akan baca rakaat pertama daripada witir yang 3 rakaat itu, Nabi akan baca imam akan baca suratul A'la. Rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Sebagian imam dia akan tambah lagi surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kerana ada khilaf di kalangan para ulama, yang sahihnya surah Al-Ikhlas saja ataupun 3 surah itu. Itu saya tak mau bincang panjanglah. Kerana dalam kuliah sebelum ni pun saya dah hurai dah. Ya, sebab itu tuan-tuan jangan terkejut kalau ada imam rakaat ketiga tu dia baca surah Ikhlas saja. Kerana memang ada perbahasan dalam kalangan ulama nak baca 3 ke nak baca Ikhlas saja. Cuma saya boleh katakan dalam salat witir Nabi SAW baca surah ni, iaitu suratul A'la pada rakaat pertama daripada 3 rakaat witir. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, Nabi SAW juga baca surah ni waktu bila? Waktu Nabi SAW berada dalam salat Jumaat. Begitu juga dalam salat hari raya. Maksudnya bila ada perhimpunan manusia, Nabi akan baca. Nabi akan melazimi. Jaranglah Nabi tinggalkan surah ni, iaitu suratul A'la. Ya. Kenapa suratul A'la ini dalam kehidupan Muslim penting? Kerana bila kita sebut tadi, tasbih bermaksud tanzih. Tanzih ni apa dia? Tanzih ini menyucikan Allah daripada 3 benda tadi yang saya sebut tadi. Dan bila kita nak menyucikan Allah ni, nak menyucikan dari sudut mana? Yang pertama, menyucikan Allah dari sudut zat Allah. Allah mempunyai zat. Zat Allah itu kedudukannya tinggi. Allah Ta'ala maha suci. Allah tidak boleh dikatakan sebagai makhluk. Sebab itu ada satu orang influencer ataupun pengusaha, saya tak tahu, tapi bulan lepas lah agak viral juga bila dia kata Allah itu makhluk halus. Akhirnya dia minta maaf, tapi perkataan bila dia kata Allah itu makhluk halus, ia menimbulkan kemarahan sebahagian besar daripada umat Islam. Kerana umat Islam tahu Allah Ta'ala itu bukan makhluk, maka tidak layak untuk kita kata Allah Ta'ala itu makhluk halus. Mungkin dia terlepas cakap, tetapi perkataan itu sangat bahaya. Tapi tersilap kan, tak apalah. Tapi sesiapa yang menyangka ataupun mendakwa Allah bersifat, Allah zatnya sama seperti zat makhluk, maka dia telah menjadi kafir. Kan? Siapa yang mengatakan Allah mempunyai tangan yang sama macam tangan makhluk, mempunyai mata yang sama macam mata makhluk, maka dia menjadi kafir. Walaupun disebut dalam Al-Quran itu adalah sebahagian daripada sifat Allah, tangan, mata dan sebagainya, tetapi kita kena percaya yang tu bukan sama dengan makhluk, tak sama langsung. Allah Ta'ala mempunyai zat, ya. Zat juga, zat itu tidak sama langsung dengan makhluk. Ini disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, yang mana Imam Tirmidzi menukilkan daripada Ishaq bin Rahoya, yang mana kata Al-Imam Tirmidzi, sesiapa yang mengatakan zat sama seperti sama
pendengaran sama seperti pendengaran makhluk, tangan sama seperti tangan makhluk, maka dia telah menjadi musyabbih. Apa itu musyabbih? Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi kalau katakan dia kata seperti mana yang Tuhan kata, tangan tak sama seperti makhluk, ya, kami tak tahu macam mana, maka itu tidaklah menjadi kafir kerana dia sebut seperti mana yang Tuhan sebut. Saya bawakan di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Tirmizi, ini Sunan Tirmizi. Ketika mana Imam Tirmizi membawakan hadis berkaitan dengan sifat Allah, dia mengatakan apa? Hakadha ruwiya an Malik. Dia kata qala Abu Isa, saya kita ambil di sini. Abu Isa berkata, hadis ini hasan lagi sahih. Ya. Telah diriwayatkan hadis yang seumpamanya daripada Aisyah daripada Nabi SAW seumpama ini. Wa qad qala ghairu wahid min ahli al-ilm. Tidak seorang, bukan hanya sekadar seorang daripada kalangan ahli ilmu berkata seperti hadis, berkata pada hadis ini, dan hadis yang seumpamanya daripada riwayat yang berkaitan dengan sifat dan turunnya Allah Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Mereka mengatakan qad tathbutu ar-riwayat fi hadha wala yu'minu biha wala yutawaham wala yuqafu wala yuqalu lahu wala yuqalu kaif. Dia kata hadis seperti ini ataupun riwayat seperti ini, ya, telah pun saya rasa macam ada silap sikit pada cetakan ni. Nanti saya cari terjemahan, saya cari Sunan Tirmizi yang lain sekejap, saya cari versi yang lain, macam ada perkataan yang tertambah pula di situ. Sekejap, ya, untuk lebih memastikan yang betul. Kita tengok yang lain dulu. Kan betul saya kata. Okey, dia kata mereka mengatakan qad tathbutur riwayat fi hadha. Dia kata, ya, boleh jadi riwayat seperti ini sabit, sahih. Wa yu'manu biha. Tadi ditulis wala yu'manu. Perkataan tu tak betul. Diimani dengannya. Wala yutawaham. Jangan disangka-sangka bagaimana. Wala yuqalu kaif. Jangan juga ditanya bagaimana. Hakadha ruwiya an Malik wa Sufyan ibn Uyainah wa Abdullah bin Mubarak. Beginilah yang diriwayatkan daripada Imam Malik, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Abdullah bin Mubarak. Semua mereka mengatakan dalam seperti pada hadis seperti ini, amirruha bila kaif. Lalukan hadis seperti ini tanpa menyatakan bagaimana. Wa hakadha qawlu ahli al-ilm min ahli sunnati wal jamaah. Inilah kata-kata ahli ilmu daripada ahli sunnah wal jamaah. Adapun Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat seperti ini dengan mereka mengatakan ini adalah tashbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah berkata bukan hanya di sekadar satu tempat dalam kitabnya, al-yad was-sam' wal basar. Sifat tangan, sifat mendengar dan sifat melihat. Jahmiyah mentakwilkan ayat-ayat ini dan mentafsirkannya dan mentafsirkan maknanya dengan makna yang bukan, dengan makna yang tidak ditafsirkan oleh ahli ilmu. Dengan mereka mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, sebaliknya yang dimaksudkan dengan tangan itu adalah kekuatan. Sedangkan Ishaq bin Ibrahim mengatakan, Ishaq bin Ibrahim ulama salaf, dia kata innama yakunu tashbih, sebenarnya tashbih itu bila seseorang kata tangan Allah sama seperti tangan sesuatu makhluk, ataupun seperti, ataupun pendengaran itu sama seperti pendengaran makhluk. Tetapi kalau dia mengatakan, ya, seperti ini, barulah kita kata tashbih. Tapi kalau dia kata seperti mana yang Allah Ta'ala kata, tangan, pendengaran, sifat melihat, dan dia tidak mengatakan bagaimana, dan dia pun tak kata pendengaran Allah seperti makhluk, ini tidak dinamakan tashbih. Kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah.
dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang tanzih, bila disebutkan tentang menyucikan Allah, yang pertama kena sucikan zat Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama pun dengan makhluk dari sudut zatnya. Begitu juga dari sudut sifatnya. Sifat zatiyah, bila kita kata Allah melihat, melihatnya Allah tak sama dengan melihat makhluk. Bila kita kata Allah maha mendengar, maksudnya mendengar Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk mendengar. Bila kita kata Allah mengetahui, Allah punya sifat mengetahui ni tak sama macam makhluk punya mengetahui. Dan kita kena percaya kesempurnaan sifat-sifat ini bagi Allah. Maka ilmu Allah sempurna daripada ilmu makhluk yang tidak sempurna. Maka pendengaran Allah sempurna, sedangkan pendengaran makhluk itu tidak sempurna. Jadi kita kena percaya macam itulah. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai, tadi sifat zat, ada satu lagi yang dipanggil sebagai sifat fi'liyah ataupun sifat perbuatan. Perbuatan Allah Azza wa Jal, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ahli ilmu, Allah Ta'ala ini apabila bertindak ke atas sesuatu, la yakunu illa adl au fadl. Ini disebutkan oleh ahli ilmu. Dia kata Allah Ta'ala ini apabila bertindak ke atas makhluknya, Allah Ta'ala tidak akan melakukan, melainkan mesti didasari sama ada adil ataupun fadl. Fadl ni maksudnya kurnia. Contohnya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, satu hadis riwayat Abu Dhar. Saya baca hadis tu bulan lepas, kuliah di Perlis kali pertama. Bismillah. Allah Ta'ala kata, ya ibadi, inni qad harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman itu haram ke atas diriku, dan aku juga mengharamkannya sesama kamu. Fala tadhalamu, maka kamu janganlah saling zalim menzalimi. Jadi ini merupakan satu dalil yang sangat jelas daripada Allah Azza wa Jal yang mengatakan Allah sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman. Dalam setiap apa keadaan sekalipun, Allah Ta'ala itu berlaku adil. Ya, Allah Ta'ala berlaku adil. Dan ada kalanya adil itu ditambah dengan kelebihan, kemuliaan ataupun kurnia yang lebih daripada Allah. Contohnya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang kafir ke dalam neraka, adakah itu adil? Kita kata itu adil. Kenapa adil? Kerana Allah Ta'ala sendiri sudah memberikan petunjuk yang begitu banyak, sama ada dalam diri manusia ataupun di dalam alam ini, ditambah pula penjelasan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah pencipta dan berhak untuk disembah. Selain daripada Tuhan-Tuhan buatan manusia, itu tak layak untuk disembah. Kan? Begitu juga saya dalam kuliah semalam, PMT do share juga, tapi saya nak share juga di sini, iaitu mungkin orang akan tanya, dia kata, Ustaz, macam tak adil aja, orang kafir buat benda, orang kafir ni buat benda baik, amanah, suka tolong orang, tak rasuah, tak mencuri dan sebagainya, tapi masuk dalam neraka sebab dia kafir. Tapi orang Islam pula mencuri, merasuah, menipu dan sebagainya, dia masuk neraka, tapi akhirnya dia masuk ke dalam syurga juga. Jawapannya, kalau kita tengok daripada perspektif hamba, memang nampak macam tak kena. Tapi kena tengok daripada perspektif agama, iaitu perspektif Allah Ta'ala yang menciptakan kita,
yang memberikan pelbagai nikmat pada kita, yang memberikan pelbagai kurnia pada kita, yang hidup kita pun bergantung padanya, tiba-tiba kita bergantung ataupun menyembah satu benda yang tidak memberikan apa-apa pada kita. Kan? Tiba-tiba kita pergi sembah satu benda yang kita sendiri cipta. Saya bagi contoh supaya tuan-tuan boleh senang untuk faham. Tuan-tuan ada company. Company tuan-tuan ni, kan, company tuan-tuan ni ambil seorang pekerja, bagi dia gaji. Tiba-tiba dia tak buat kerja kat company tuan-tuan. Dia pergi company sebelah, dia pergi tolong company tu tanpa dibayar gaji untuk percuma. Orang company sebelah, kalau tanya perspektif mereka, mereka akan kata pekerja kita ni baik. Sebab menolong, membantu mereka hanya dengan keikhlasan. Tak perlu pada upah. Tolong kami percuma. Tapi kalau tanya tuan-tuan yang menjadi majikan dia, yang membayar gaji untuk dia, bayar segala kemudahan yang ada pada pekerja untuk dia, tiba-tiba dia tak buat kerja, dia dibantu orang sebelah. Kalau tanya pada perspektif majikan, dia ni pekerja yang jahat lah. Sebab apa? Sebab dia dibayar gaji untuk buat kerja dia. Dia pergi buat kerja company lain. Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi tuan-tuan nak faham, begitulah keadaannya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Di sana wujudnya keadilan Allah. Dan adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ya, bukan hanya berada di dalam, orang kata apa, di dalam syurga sahaja, ataupun di padang mahsyar sahaja. Dalam neraka pun martabat dia tidak sama. Kan? Martabat neraka ni pun tak sama. Ada orang yang masuk sekejap, ada orang yang masuk lama, ada orang yang masuk selama-lamanya. Semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Itulah keadilan Allah. Dan Allah Ta'ala mempunyai fadl. Fadl ni apa dia? Fadl ni kurnia dan kelebihan daripada Allah. Maksudnya kalau Allah masukkan seseorang itu ke dalam syurga, masuknya seseorang itu ke dalam syurga atas kurnia dan kelebihan Allah, atas rahmat Allah. Kenapa atas rahmat Allah? Dulu saya pernah cerita, kalau tuan-tuan kita buat calculation, ibadat kita taklah lebih banyak daripada tidur kita. Tidur kita lebih banyak daripada ibadat. Setuju ke tidak, tuan-tuan? Kita buat calculation rambang, tidur 8 jam, kadang-kadang 6 jam, kalau hari Ahad mungkin lebih 11 jam. Tapi ibadat kita salat 5 minit, tak sampai 8 jam. Sekali satu waktu 5 minit. Jadi tidur kita lebih lama. Tidur kita lebih lama daripada ibadat kita. Maka bila kita masuk ke dalam syurga Allah, kita masuk tu dengan kurnia. Ibadat kita terhad, umur kita terhad. Masuk syurga tidak terhad, masuk syurga selama-lamanya. Maka bila kita faham benda ni, kita akan kata Allah Azza wa Jal pada sifat fi'liyah, pada sifat pada orang kata apa, pada tindakan terhadap hamba, Allah Ta'ala ini bersifat adil dan bersifat kurnia yang tidak ada pada makhluk. Tak sama langsung dengan makhluk. Yang mana makhluk ni, kalau kita tengok manusia secara umumnya, ada yang zalim. Zaluman jahula. Allah Ta'ala sebut, kebanyakan manusia melakukan zalim dan jahil. Ada juga yang muqtasid, yang seimbang. Baiklah. Ini sikit berbanding yang zalim. Zalim tu ramai. Ada juga yang berlumba ke arah kebaikan. Dan ada juga yang berlumba ke arah kebaikan. Yang ni lagilah sikit. Kan? Jadi makhluk ni tak sama dengan Allah. Yang mana Allah tidak ada melainkan adil dan juga kurnia. Adil wa fadl. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita juga menyucikan Allah dari sudut nama Allah. Nama Allah ni kata para ulama tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi ni maksudnya sesuatu yang hanya kita kenali dan ketahui daripada wahyu.
Nama-nama Allah ni datang daripada wahyu, daripada Quran, daripada sunnah. Kita tak boleh menamakan Allah dengan sesuatu yang kita suka. Tak boleh. Ya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri dia. Allah Ta'ala lebih tahu tentang zat dia. Kita tak tahu. Maka sebab itu, para ulama mengatakan, nama Allah Ta'ala ini tauqifi, bukannya taufiqi. Kita tak dapat tahu dengan akal kita. Sebab itu, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ini walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala ini, asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka serulah Allah. Panggillah Allah. Ya. Doalah kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama ni. Yang mana nama-nama ni juga terbit daripadanya sifat. Ya. Sebab itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, walaupun sanad itu agak dhaif sikit, tapi ia kena dengan maknanya, iaitu dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu wahai Tuhan dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dengannya dirimu, aw 'allamtahu ahadan min khalqi, ataupun engkau ajar kepada siapa-siapa di kalangan makhlukmu, aw anzaltahu fi kitabik, ataupun kau turunkan ke mana-mana kitab engkau, aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun nama-nama yang hanya engkau je tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisi engkau. Hadis ni sebagian ulama mendhaifkan dia, tapi ada juga yang mengatakan ia hasan. Ya, ada juga yang mengatakan ia hasan. Dia nak menunjukkan kepada kita nama-nama Allah ni nama-nama yang khas untuk Allah, yang Allah Ta'ala namakan untuk dia, yang kita tak boleh nak tahu. Ya, tapi bila mana kita tahu nama Allah yang terbit daripadanya sifat Allah, kita kena percayalah Allah Ta'ala ini tak sama dengan makhluk lah, dari sudut sifat tu, dari sudut nama tu. Ada tak orang nama Aziz? Ada. Tapi adakah sifat Aziz yang ada pada orang tu sama dengan sifat Aziz pada Allah? Tak sama. Ada orang sifat dia tu ataupun nama dia sendiri itu pun Rahim. Kita pun panggil dia Rahim. Tapi adakah sama sifat Rahim yang ada pada hamba dengan sifat Rahim yang ada pada Allah? Dah tentu tak sama. Kan? Ada seorang orang kata seorang badui, dia tengok Nabi SAW mencium cucunya. Dia kata, aku ada 10 orang anak, aku tak cium seorang pun. Menunjukkan Nabi SAW ada sifat rahim itu. Sehingga Nabi kata, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tak disayangi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, dalam hadis Nabi kata, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu terhadap orang yang berada di bumi, maka siapa yang berada di langit akan sayang pada kamu. Maksudnya sifat sayang ni ada pada makhluk. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut secara jelas, Nabi kata Allah menciptakan sifat sayang ada 100 juzuk. 1 juzuk Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang lain tu Allah Ta'ala simpan untuk kita dapat di akhirat nanti. Ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata, telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan diri kamu, yang mana kalau kamu susah dia jadi susah. Dia susah hati, berat ke atas dia bila kamu susah. Bersungguh untuk kamu beriman, raufur rahim. Allah Ta'ala ni Nabi itu sendiri ada sifat rauf, ada sifat rahim, ada sifat belas dan ada sifat penyayang. Tetapi adakah sama dengan Allah Ta'ala punya sifat rauf dan rahim? Kan nama Allah juga rauf, nama Allah Ta'ala juga rahim. Kita kena beriman tak sama.
Kalau sesiapa yang kata sama, sifat Nabi dengan sifat Allah sama, dia kata, maka dia telah terkeluar daripada ajaran akidah yang sebenar. Kerana tidak mungkin orang yang ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan ada persamaan sifat di antara Nabi dan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjahanamkan golongan-golongan ahli kitab yang terdahulu apabila mereka ekstrim kepada nabi-nabi mereka. Mereka jadikan sifat sebahagian nabi mereka ini mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat ketuhanan. Yang ini merupakan satu kesilapan yang sangat besar yang tidak boleh diulangi oleh umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita dah tahu tentang maksud tasbih, tasbih pada zat, tasbih pada sifat zat, tasbih pada sifat fi'il, tasbih juga pada asma, pada nama-nama Allah, kan? Jadi tasbih ini macam mana kita nak implementasi untuk memahaminya? Kita kena fahaminya, yang pertama, kita kena tahakkuk. Kita kena tengok nama Allah, kita kena kaji nama-nama Allah, dan kita melihat kepada makhluk, dan kita akan merasai bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Agung. Yang pertama step dia, kita kena tahakkuk. Apa itu tahakkuk? Kena pastikan nama dan sifat Allah Ta'ala itu memang betul disebut dalam dalil. Kalau kita tak pernah tengok Allah, kita tidak ada pengetahuan terhadap Allah, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kita di dalam dalil, itu saja. Jadi kalau kita dah tahakkuk, umpamanya sifat Allah Ta'ala ini qahir. Ini menarik ini tuan-tuan. Sifat Allah Ta'ala ini berkuasa ke atas hamba-Nya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Ta'ala itu berkuasa terhadap hamba, ke atas hamba-Nya. Qahir. Allah Ta'ala maha perkasa, maha kuat, maha berkuasa ke atas hamba-Nya. Kadang-kadang kekuasaan Allah Ta'ala itu begitu sukar untuk difahami pada akal kita sendiri. Kenapa saya kata gitu? Kadang-kadang logik akal kita pun susah nak faham. Saya bagi contoh. Seorang ibu umpamanya, bila dia mengandung dalam keadaan sukar, dia mengandung. Berat keadaan dia. Kan? Siapa yang ada isteri mengandung dia tahulah. Sampai tepuk-tepuk pinggang dia, sakit pinggang, bawa baby. Kan? Tepuk pinggang. Uish, tumbuk pinggang dia kata lenguh lah. Kan bila baby dah besar dalam perut, nak tidur menerak pun tak boleh. Tak selesa. Nak tidur terlentang pun tak boleh. Nanti lemah dia kata. Kena tidur mengiring, penat dia. Melahirkan juga susah. Ada yang melayang nyawa kerana nak melahirkan anak. Sakit. Tak kira lah sama ada bersalin itu bersalin normal ataupun caesar kan. Kalau caesar ni waktu keluarkan baby tak sakit lah. Lepas tu dah seksa, luka kan. Sakit. Kalau ikut logik kita, sesuatu yang menyukarkan kita, sesuatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang menjadikan kita hampir mati kerana nak keluarkan dia daripada badan kita, patutnya kita kena kata, aku tak mau dia lagi. Sebab apa? Menyusahkan aku. Waktu senang, waktu aku 9 bulan aku duk kandung dia ni, penat dah. Jauhkan dia daripada aku. Contohnya. Ataupun hampir-hampir aku nak mati tu tak? Sebab nak keluarkan dia daripada perut aku ni. Tapi Allah Azza wa Jal menjadikan mengandung itu memenatkan, menjadikan melahir itu menyakitkan. Tetapi apabila lahir aja bayi tersebut, apabila lahir je anak tersebut, kesusahan, kesakitan itu dilupakan oleh ibu, dan dia akan bertanya, mana anak saya tadi? Dan dia akan peluk anak dia tu dan memberi susu kepada anak dia. Inilah keajaiban yang Allah Ta'ala berikan dalam hidup kita, yang menunjukkan kekuasaan dia di luar daripada logika akal kita. Tahakkuk. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, setelah kita
tahu ini adalah sifat Allah umpamanya, kita kena ada satu lagi step, iaitu ta'alluq, bergantung dengan sifat ini dari sudut kecintaan. Umpamanya, bila kita tahu sifat Allah, kita kena cinta sifat Allah yang ni. Kita kena cinta zat Allah yang ni. Kita kena cintakan sifat Allah Ta'ala Maha Penyayang. Tak boleh dalam jiwa manusia ada perasaan benci kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah. Ini sifat yang perlu ada dalam jiwa orang beriman. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang surah Al-Ikhlas dalam salatnya. Sehingga kan perbuatannya itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah macam tak ada surah lain nak dibaca. Asyik ulang surah itu je. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang ciri-ciri dia ataupun perangai dia, maka Nabi SAW tanya pada dia, "Kenapa kamu dok baca surah ni saja?" Dia kata, "Aku suka dengan surah ni." Kerana surah itu, tuan-tuan, surah Al-Ikhlas merupakan sifat Tuhan. Nama Tuhan, As-Samad. Dan sifat Tuhan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kata, aku suka surah ni sebab surah ni merupakan surah yang menceritakan tentang sifat Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu terhadap surah ini memasukkan kamu ke dalam syurga Allah. Kena ada perasaan cinta kepada Allah, cinta kepada sifat-sifat Allah. Tuan-tuan, dan yang terakhirnya, kena ada sifat takhalluq. Apa itu takhalluq? Takhalluq bermaksud berakhlak ataupun mengamalkan, menjelmakan sesuatu daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni kata para ahli ilmu ada dua kategori. Satu yang dipanggil sebagai sifatul jamal. Satu lagi dipanggil sebagai sifatul al-jalal. Sifatul jamal ialah sifat Allah yang berkaitan dengan kecantikan, keindahan. Contohnya macam Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahim, penyayang. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rauf. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat latif, santun. Kan? Halim, lunak. Ini sifat-sifat yang jamal. Jadi bila kita tahu sifat yang jamal ni, kita cubalah jelmakan dalam diri kita. Ya, kita cubalah jelmakan dalam diri kita. Walaupun tak sama dengan makhluk, walaupun kita tak sama dengan Tuhan, tapi kita mengambil ciri-ciri ini sekadar kita sebagai makhluk lah. Kena ada sifat belas, kena ada sifat lunak, kena ada sifat lembut, kena ada sifat santun, kena ada sifat penyayang, pemaaf dan sebagainya. Kerana ini sifat yang boleh diambil oleh makhluk sekadarnya. Sekadar, orang kata apa, kapasiti dia sebagai makhluk. Manakala satu lagi kategori sifat Tuhan ialah sifat jalal, sifat keagungan yang hanya layak untuk Allah, tak layak untuk makhluk. Contohnya sifat jabbar, sifat qahir, berkuasa, sifat muntaqim, mengambil tindakan kepada orang jahat. Ya. Ataupun sifat mutakabbir, sombong. Itu hanya sifat Allah. Jadi bila sifat Allah seperti ini, macam mana kita nak berakhlak dengannya? Bukan dengan kita contohi sifat tu, kerana sifat tu hanya layak untuk Allah. Sebaliknya, kita tukarkan pada diri kita menjadi hamba yang tunduk. Berakhlak dengan sifat Tuhan yang jalal ni dengan mengatakan bahawasanya Allah itulah yang layak untuk sombong kerana dia Tuhan, besar,
membesarkan dirinya, membesarkan zatnya kan dia Tuhan, maka kita hamba ni kita tunduk dan patuh. Bila Allah Subhanahu wa taala kata dia muntaqim, akan membalas setiap kejahatan dengan balasan yang setimpal, maka kita sebagai hamba ni kita kena ada perasaan takut kepada azab Allah. Bila Allah Taala kata dia berkuasa, qadir ke atas makhluknya, maka kita kena tunduk dan patuh dengan mengatakan semua yang berlaku ini atas kehendak dan ketentuan Allah. Kita cuma hanya sekadar berusaha, kalau tak dapat, kita tak mengamuk, kita tak salahkan takdir, kerana kita tahu takdir ni semuanya di bawah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud tasbih. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dah faham maksud tasbih ni, kan Allah Taala itu maha suci, Allah Taala itu tak sama dengan makhluk, kita telah mensucikan Allah daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk mengucapkan tasbih. Dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas samawati wal ard, ila akhiril hadis. Hadis riwayat Muslim. Abu Malik kata Nabi SAW bersabda, bersuci itu separuh daripada keimanan. Perkataan alhamdulillah memberatkan timbangan amal. Perkataan subhanallah dan juga alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Perkataan ini besar. Maka sebab itu tuan-tuan, oleh kerana kita dah percaya Tuhan ini tak sama dengan makhluk, Tuhan ini Tuhan yang maha sempurna, tidak ada cacat celanya pada sifatnya, pada namanya, pada zatnya, maka Tuhan inilah sahaja yang layak untuk kita tundukkan kepala kita di dalam rukuk dan juga di dalam sujud. Maka sebab itu bila dalam sujud kita baca tasbih, subhana rabbiyal azim. Bila kita sujud pun kita baca tasbih, subhana rabbiyal a'la. Kenapa kita baca tasbih waktu kita tundukkan kepala? Kerana kepala manusia ni mulia. Allah Ta'ala ciptakan binatang, kepala binatang kebanyakannya satu level dengan kemaluannya. Terutama binatang yang merangkak lah. Tapi manusia Allah Ta'ala jadikan kepalanya lebih tinggi daripada kemaluannya. Kerana apa? Kerana akal dan jiwa itu yang memuliakan manusia lebih daripada haiwan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebutkan, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Jadi kepala ni mulia kerana adanya otak dan akal dan adanya jiwa di jantung yang lebih tinggi berbanding yang lain. Kita hanya tundukkan kepala kita yang sangat mulia ini, jantung kita yang sangat mulia ini, kita letak di tempat yang rendah daripada tempat sepatutnya, apabila hanya kita menghadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Dia saja yang layak untuk kita rendahkan diri kita, letakkan kepala kita di tempat yang paling rendah waktu rukuk dan sujud. Sebab itu kita baca subhanallah. Kemudian subhan rabbiyal a'la dan subhan rabbiyal azim dan juga subhan rabbiyal a'la. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Allah Taala kata sabbihisma rabbika, bertasbihlah dengan nama Rabbmu. Kenapa disebut Rabb? Kenapa tak disebut sabbihillah ataupun sabbahalillah? Kerana dalam ayat ni diarahan. Kalau yang tadi sabbahalillah, telah bertasbih untuk Allah, telah bertasbih kepada Allah, ataupun yusabbihu lillah, dia sedang bertasbih. Tapi bila ayat sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada nama Tuhanmu, nama Rabbmu. Rabb ni pencipta, pemilik, tunggal bagi alam ini. Jadi bila kita nak tasbih, Allah Azza wa Jalla memberikan satu perkataan untuk menyedarkan kita, kenapa kamu perlu bertasbih?
Aku bertasbih kerana aku ini milik Rabb. Aku bertasbih kerana aku ini tak ada apa-apa pun dalam dunia ni. Aku tak ada kuasa apa pun. Aku ni hina. Yang menjadikan aku adalah Allah. Yang menciptakan mulut aku ini Allah. Yang menciptakan lidah untuk aku bercakap ni pun Allah. Maka bila aku nak bertasbih, arahan itu perlu aku lakukan. Sebab arahan itu datang pada Allah. Aku nak bertasbih pun gunakan makhluk yang dicipta oleh Allah, iaitulah mulut, lidah, gigi, suara dan sebagainya. Dan Tuhanmu yang maha tinggi, yang tertinggi. Maka layaklah Allah Ta'ala itu dipuji dengan tasbih kita. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Tuan-tuan, jam pun dah ambil masa. Kita baru first, ya, ayat yang first kita selesai tafsirkan. Supaya kita tahu ni, saya saja panjangkan sikit huraian tasbih ni, supaya kita semua tahu maksud tasbih ni. Sebab kadang-kadang bila kita sebut subhanallah tu, kita tak faham maksud subhanallah tu, kan? Jadi setelah kita faham ni, mudah-mudahan kita lebih menghayati maksud tasbih yang kita ucapkan setiap kali kita rukuk dan sujud tu. Ini benda yang sangat penting. Mudah-mudahan, ya, kita dapat khusyuk lagi dalam sujud dan rukuk kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, baik. Saya tengok dulu kalau ada soalan ataupun komentar, saya cuba nak jawab insya-Allah. Kalau mampu jawablah, kalau tak mampu saya tangguhkan, kita tengok pada kuliah akan datang insya-Allah. Ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah ada sifat dan juga perbuatan. Betul Ustaz. Jadi mohon Ustazkan tentang kalam Allah itu macam mana? Kalam Allah, Allah Ta'ala berkata-kata bila Allah Ta'ala mahu. Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, dan kalam Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala orang kata apa, bersifat dengannya bila mana Allah Ta'ala mahu. Sebenarnya sifat kalam ni panjanglah. Ibn Kullab antara bila dia muncul menyebutkan tentang kalam nafsi itu menjadi polemik di kalangan para ulama. Kerana kalam nafsi ini tidak pernah dibincangkan perbahasannya secara detail sebelum daripada zaman itu. Golongan Mu'tazilah mengatakan kalam Allah Ta'ala itu makhluk. Sebaliknya Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tak. Kalam Allah Ta'ala itu adalah sifat Allah, bukannya makhluk. Sifat Allah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa kelebihan dan manfaat solat sunat witir hingga Rasulullah SAW tidak pernah tinggal solat witir? Bila Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat witir dan memeliharanya, menunjukkan ia ada kelebihan. Sehingga kan mazhab Hanafi mengatakan solat witir ni wajib. Tapi majoriti ulama tak kata wajib lah. Majoriti ulama kata ia adalah sunat muakkad. Kenapa mereka kata sunat muakkad? Kerana orang yang datang jumpa dengan Nabi SAW bertanya Nabi berkenaan dengan hukum hakam salat, Nabi SAW tak bagi tahu kat dia salat witir. Nabi hanya bagi tahu salat 5 waktu. Ini menunjukkan witir itu bukan satu benda yang wajib, tetapi ia sangat-sangat dituntut kerana Nabi SAW tidak meninggalkannya, sangat-sangat memeliharanya. Ini menunjukkan ia ada kelebihan.
kan. Ia ada kelebihan yang sangat banyak. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sekiranya kita membacakan hadis dalam kumpulan usrah atau kepada umum, adakah ada adab tertentu yang perlu kita jaga? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah terkait hukum yang ketat seperti mana Al-Quran, macam tajwid dan sebagainya. Tetapi kalau hadis itu berkaitan dengan adab dan akhlak, okey. Cuma kalau hadis itu berkaitan dengan akidah ataupun hukum hakam, maka perlu kepada disiplin. Jadi kalau nak tahu berkenaan dengan disiplin, metod memahami ataupun nak berinteraksi dengan hadis, bolehlah tengok buku saya, baca buku saya yang terbaru yang saya baru tulis, iaitu metodologi memahami hadis, yang sekarang ni dijual oleh beberapa penjual lah, antaranya Hadi Akmal, Abu Talhah, Masri Ramli. Mereka ni jual buku saya sekarang ni. Tuan-tuan boleh order di Shopee untuk dapatkan. Tadi pun saya baru tanda tangan 100 naskah. Hadi Akmal kata 100 naskah tu upload je gambar, saya sign, 10 dah orang beli, tinggal 90. Tadi dia baru bagi tahu dah 60 dah terjual yang ada tanda tangan. Tapi yang tak bertanda tangan tu masih ada lagi lah. Ya. Jadi kalau boleh dapatkan. Nak tengok macam mana cara ulama berinteraksi. Dia ada 9 disiplin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa sunnah qabliyah dan ba'diyah salat Jumaat? Salat ba'diyah salat Jumaat itu ada. Itu ada. Secara sepakat ulama. Nabi SAW salat ba'diyah Jumaat. Manakala salat qabliyah Jumaat ini ulama berbeza pendapat. Kenapa ulama berbeza pendapat? Kerana di zaman Nabi SAW azan Jumaat itu cuma sekali. Jadi bila masanya nak salat qabliyah? Tapi majoriti ulama mengatakan ada salat qabliyah kerana mereka kiaskan dengan salat sunat mutlak, dan juga mereka kata itu termasuk salat sunat mutlak, dan juga mereka kiaskan dengan qabliyah zuhur. Tapi pendapat yang saya pegang wallahu alam tidak adalah qabliyah Jumaat ni, tapi ini adalah isu khilafiyah yang kita tidak perlu untuk menyesatkan ataupun membantah secara jelas, kerana isu ni memang isu khilafiyah yang muktabar. Wallahu alam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada pandangan bahawa kita boleh memanjangkan rukuk dan sujud dan memperbanyakkan tasbih. Mohon doktor berikan nas dan penjelasannya. Ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab dia, Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, menyebutkan tentang orang kata apa? Paling kurang 10 kali tasbih. Maksudnya panjangkanlah. Di dalam riwayat, saya lupa riwayat tu, tapi ada riwayat bila orang tanya pada para sahabat, sahabat mengatakan panjang solat Nabi SAW ni lebih kurang sama, iaitu bila Nabi berdiri dengan Nabi rukuk sama, Nabi berdiri dengan Nabi sujud sama. Jadi menunjukkan orang kata apa, berdiri Nabi tu dengan rukuk Nabi tu sama panjang. Bila sama panjang maksudnya samalah kan. Okey. Sekejap saya carikan hadisnya kalau saya jumpa lah. Kalau ada, kalau saya ingat lafaznya tu. Alhamdulillah saya jumpa. Ni hadisnya, hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Sekejap saya kongsikan. Barak kata, anna Rasulullah SAW kana sujuduhu wa ruku'uhu. Bukan ini. Kejap Oh, bukan yang ni. Sekejap saya cari lagi. Bukan lafaz yang ni.
Ini dia. Hadis riwayat Nasa'i. Lafaz dalam Nasa'i. Hadis yang sama. Cuma Abu Daud dia ringkaskan. Okey, tengok ni. Barak kata, ini Huzaifah kata, wa kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu wa ma baina as-sajdatain qariban min as-sawa. Berdirinya Nabi, rukuknya Nabi, iktidalnya Nabi, sujudnya Nabi, duduk antara dua sujud Nabi hampir sama panjang. Huzaifah kata. Jadi kalau bacaan, dah tentulah bacaan kita tu lebih lama kan, sebab Fatihah, lepas tu surah Nabi pula tu kan. Menunjukkan rukuk Nabi dan sujud Nabi selamalah. Samalah dia punya panjang tu. Jadi boleh untuk kita memanjangkan. Tapi dengan syarat lah. Yang pertama, kalau kita jadi imam, kita jangan memberatkan makmum. Jangan panjangkan sehingga makmum jadi berat. Jadi sukar. Sebab Nabi SAW pernah menegur Muaz kerana terlalu memanjangkan salatnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita menjadi makmum, jangan kita memanjangkan sujud dan rukuk sedangkan imam telah bangun. Sedangkan Nabi SAW kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk kita ikut. So jangan lama-lama lah. Kalau kita nak lama, ya, kita solat sendirian. Solat di rumah. Itu tidak ada masalah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana boleh saya dapatkan rakaman tadabbur juzuk amma yang lepas? Yang ni boleh minta kepada Datin Alia. Mungkin Datin Alia boleh bagi nanti insya-Allah. Salam doktor. Waalaikumsalam. Mana afdal? Witir selepas isyak sebelum tidur atau selepas tahajud? Bergantung kepada keadaan. Kalau kita percaya kita boleh bangun tahajud, maka witir di akhir paling afdal. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra, Nabi SAW sebut. Jadikan salat terakhir untuk salat malam kamu adalah witir. Tapi kalau tak mampu, rasa macam tak, kata apa? Tak mampu bangun ni, penat sangat ni, witir dulu sebelum tidur. Tapi kalau dah witir dulu, tiba-tiba terjaga lepas tu, boleh tak tahajud? Boleh, tapi tak perlu witir lagi. Kerana Nabi SAW kata, la witrani fi lailah, tidak ada witir pada satu malam. Tidak ada dua witir pada satu malam. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jika ada seseorang itu ada kefahaman bahawa Quran ini hanya boleh ditafsirkan dengan Quran, mereka menolak segala tafsiran ayat Quran melalui hadis dan selainnya, apakah ini boleh merosakkan keislaman dan akidah seorang itu? Menolak hadis secara mutlak menolak hadis adalah kafir. Kerana kalau kita tengok Quran sendiri suruh pakai hadis. Quran sendiri suruh kita pakai hadis. Jadi tuan-tuan, tu je soalan yang saya mampu jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Maaf juga kalau ada kekurangan di mana-mana dalam kuliah saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Zack, Datin Alia dan juga Hajah Ili dan semua tim Tafakur Fiddin yang tidak jemu-jemu menganjurkan majlis agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kalian, berkati keluarga kalian dan hidup kalian. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Kita jumpa pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.